sahaja tentang Palestin, sebab kalau nak belajar tentang, bukan belajar, kalau nak tahu semua ini kita perlu memahami tentang sejarah, bagaimana tercetusnya peperangan, bagaimana berlakunya konflik yang berlaku di negara Palestin dan juga Israel. Apa ni lah, kita layak lagi lah menceritakan begitu tu. Jadi kita ambil sesuatu perkara yang sedang berlaku di Palestin sekarang untuk kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran dan jadikan semua ini supaya apabila Nauzubillah, kita sukakah berlakunya peperangan? Kita sukakah tiba-tiba Malaysia berlaku begini? Sukakah? Tidak suka kan? Kita bersyukur sebab di Malaysia ini kita masih boleh duduk-duduk. Macam kamu, boleh lagi kamu duduk-duduk main tepak sewaktu cikgu kamu sedang mengajar dalam kelas, betul tak? Masih lagi malam-malam relax saja. Mana ada kita tengah berfikir? Ada tak siapa sini yang berfikir, ya Allah, sekejap lagi aku nak mati ni malam ni? Ada yang berfikir cepat-cepat ambil wuduk lah, terus solat lah, apa semua. Ada tak kita fikir macam tu? Kalau ada berfikir, alhamdulillah. Maksudnya boleh sudah berfikirlah pasal kematian ini, dia ada hidayah orang cakap. Kadang-kadang kita ni terus nampak mata terus tidur lah. Mana kita fikir? Maksudnya kita berada, nak bagi tahu kita di Malaysia ini berada di dalam keadaan yang masih selesa. Tidaknya kita rasa takut. Ada tak yang sedang rasa takut sekarang? Ada yang takut-takut kan? Ada. Macam bukan tak takut sekarang ni? Kita pun takut cuma sepi saja. Ada ketakutan ke? Tidak kan? Okey. Baik. Berkaitan tentang Palestin ini, hanya sedikit. Ada yang tanya Ustazah, Palestin ni apa Palestin ni sebenarnya Ustazah? Ada yang tanya Ustazah, Palestin ni apa Ustazah sebenarnya? Okey. Palestin ini hanya sebaringkas kita perlu faham adalah sebuah negara juga. Namun apa yang berlaku dengan mereka, negara mereka sedang bergolak, sedang menghadapi peperangan. Itu yang sedang berlaku. Ada juga yang tanya, oh Ustazah, Palestin ini di mana? Di mana? Di tanah. Di mana? Ustazah pun apa juga? Di mana? Bila sebut Palestin, apa saja yang kita tahu? Gaza. Okey, Gaza. Gaza, apa yang berlaku dengan Gaza? Gaza. Okey, Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Bayangkan orang best tak hidup dalam penjara? Kamu suka tak hidup dalam penjara? Tidak. Okey. Bayangkan di Gaza sana, semenanjung Gaza, Palestin, mereka menghadapi dipenjarakanlah. Dibikin tahu tempat mereka itu adalah penjara yang terbesar di dunia. Saluran makanan pun nak sampai ke sana pun agak susah, kena sekat. Kita beruntung tau. Di sini nak makan sebut, betul tak? Ada kadang-kadang guna GrabFood semua. Masih lagi kita boleh makan dengan selesa. Masih lagi kita boleh, kadang-kadang kita rasa tidak suka makanan itu, kita buang, membazir. Masih lagi kita boleh ada pilihan. Di sini kita masih ada pilihan. Tetapi di negara mereka susah untuk membuat pilihan. Hitam-hitam kan muka dia. Dia tanya sesuatu macam tu. Aduh, macam ni. Kita di Malaysia, warna kulit kita bermacam-macam, betul tak? Jadi tak sangka juga lah dia tanya Ustazah, orang Palestin ni hitam-hitam ke Ustazah? Orang Palestin ni, rakyat Palestin ni juga ada bermacam-macam warna kulit. Macam kita lah, ada hitam, sawo matang, ada yang putih-putih langsat, kuning macam-macam. Jadi jangan kita berandaian, orang Palestin ini semuanya hitam-hitam. Tak boleh lah macam tu. Ada bermacam-macam. Macam di Malaysia, kita nampakkan macam-macam jenis warna kulit. Begitulah juga di Palestin. Sama juga, mereka manusia, kita juga manusia. Okey, negara mereka juga kalau di sana, apa lagi yang soalan-soalan yang ada yang pernah tanya Ustazah?
Ada juga yang tanya Ustazah, memang semua orang Islam ke di Palestin ini? Sama macam Malaysia juga. Di Malaysia kita ada apa? Di Malaysia kita ada berbilang bangsa, berbilang kaum dan juga agama. Okey, sama juga dengan mereka, tapi bukanlah dipanggil kaum. Okey, di Palestin kita bukannya panggil ini kaum apa bukan, tapi mereka juga ada perbezaan di sana. Sama seperti kita. Perlu fahami seketika. Jadi apa yang berlaku di Palestin yang sedang dihadapi adalah kita tadi pagi siapa yang masih boleh nampak mak ayah dia? Angkat tangan siapa yang masih nampak mak ayah dia? Bangun-bangun mata nampak mak ayah dia. Bangun-bangun lagi nampak mak dia sudah berleter sebab bangun lambat. Masih dengar suara mak berleter. Masih dengar suara bapak dia orang. Angkat tangan. Okey, turun. Kita itu yang belum tentu esok hari mereka masih bersama ibu ayah mereka, bersama dengan keluarga. Itu yang sedang berlaku. Macam mana ketakutan mereka, macam kita pun rasa takut, orang macam itu juga. Okey? Baik. Itu hanya sebaringkas. Sekarang cerita pasal kena betil, kena bom, hospital kena bom, macam-macam kita dengar, macam mana anak-anak kecil, kan? Ada siapa tak yang nampak video anak-anak kecil yang badan dia habis, orang kata bersepak, dia macam hancur, tidak sempurna, dalam keadaan tidak sempurna, mak ayah yang berdarah-darah semua itu kita boleh nampak di TikTok yang hanya media sosial yang kita boleh nampak itulah. Itu yang berlaku. Baik, sila dengar, buka mata luas-luas. Okey, hari ini perkara yang Ustazah nak kita sama-sama belajar, sama-sama kita ambil dalam perang pun kita perlu beradab. Pernah dengar? Okey, ingat dalam peperangan juga ada adabnya yang diajar kepada kita. Bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita yang mengikut garis panduan dalam Islam yang disebut di dalam Al-Quran juga. Ada adab-adabnya. Tidak boleh kita, okey, orang tu kacau kita terus kita balas. Tidak semudah itu, okey? Kita tak boleh buat macam itu. Sebagai Muslim kita tidak boleh buat macam-macam gitu. Okey, pertama sekali, bolehkah kita memulakan peperangan? Bolehkah kita buat macam tu? Tidak. Sudah diberi garis panduan, adabnya adalah jangan berperang. Dilarang berperang selagi kita tidak diperangi. Adakah maksud Ustazah? Jadi maksud kita bolehlah orang tu orang boleh perang kita lah Ustazah. Jadi kita diam-diam je lah, tunggu je lah. Tapi sekiranya tidak ada perdamaian, tidak ada persepakatan dan jalan terakhir yang ada hanya ada peperangan, maka barulah kita berperang. Itu pun ada banyak peraturan dan bagusnya. Boleh tak? Banyaknya. SK Tamai bolehlah kita hantar ni, terserah ni. Okey, terima kasih. Boleh turun tangan. Okey, dengar sini. Pertama, benda yang bagus kita nak berperang. Tapi orang kata berperang pergi ke sana tu, janganlah orang kata berperang mati kantang. Faham tak? Kamu dalam kelas pun kalau kita serang oleh kawan, golongan-golongannya tidak turun, apa kamu buat? Apa kamu buat? Kalau kamu tumbuk satu kali, berapa kali kamu tumbuk? Berapa kali? 2 kali. Wow, macam mana ini? Ingat, dalam Islam kita dibolehkan membunuh. Kalau dalam kelas jangan kamu ambil buat apa yang saya cakap, terus kamu fikir buat perangai dalam kelas. Ustazah kata kita boleh berperang. Bukan jangan salah faham. Ni nanti balik kelas banyak betul budak-budak berperang dalam kelas. Bukan macam tu. Dengar baik-baik. Okey? Dan dilarang melampau batas. Okey? Kita mungkin